Tangan kiri lah guna tangan kanan. Fatamadmada, tamadmadan dia berkumur, wastansaqa, dan hisap air ke dalam hidung serentak guna air yang sama. Maknanya masukkan air dalam mulut, lepas tu sekali dalam hidung. Gitu. Kemudian dia ambil pula ghurfah yang lain, secebok air yang lain, tuai gitu, bukan cedok dalam bekas dak. Gitu. Fajama'a biha yadaihi, jama'an dia buat gitu, lepas tu dia buat gitu. Ambil air kan dia buat gitu. Dia gabung gitu. Sebab dia nak basuh muka. Dia tidak basuh muka gini. Dia tidak buat sebelah. Dia buah air, dia buat gitu. Ataupun dalam setengah riwayat dia ambil air dalam bekas tu buat begitu. Boleh juga. Tapi syarat dia kena basuh dulu tangan. Seperti mana dalam hadis lain. Apa ni, faghtarafa ghurfatan, dia buat gitu. Ada juga disebut. Hak untuk apa ni, tamadmad dengan istansyaq itu guna sebelah. Tapi untuk basuh muka dia buat gitu. Guna dua belah untuk basuh muka. Dia buat gitu. Itu maksud dia nya. Itu maksud. Thumma akhadha ukhra. Ukhra tu makna sifat kepada thumma akhadha ghurfatan biyadihi ukhra fajama'a biha yadai. Maka dia kumpul dengan ghurfah, dengan cebok itu kedua belah tangan dia. Kemudian dia basuh muka dia. Kemudian dia ambil pula cebokkan yang lain. Maka dia basuh dengan cebokkan itu tangan dia yang sebelah kanan. Basuh tangan pula. Ni tangan sini lepas muka, ni tangan ni maksud tangan ke siku. Kalau lepas muka, kalau lepas basuh muka, dia basuh tangan, makna tangan itu sampai ke siku. Kalau basuh tangan sebelum basuh muka, tangan sampai ke ni, apa dia panggil ni? Pergelangan tangan. Itu maksud dia. Faham mana faham dalam hadis-hadis lain lah. Kemudian dia basuh pula dengan cebokkan itu tangan sebelah kiri. Kemudian qabada qabdah minal ma'. Kemudian dia buat gini, dia thumma qabada qabdatan wa fi nuskhatin qabdatan ukhra. Qabada ni asal gini. Dia bahasa Arab, basata dia buka gitu. Qabada dia genggam. Qab, bas, buka. Qab, kemah gitu. Itu dalam bahasa Arab. Kemudian kita kata genggam air. Bukan sepuputuk kayu air ni. Genggam itu maknanya buat begitu. Kemudian qabada, dia mengambil air secebok air. Kemudian nafadha yadahu. Kemudian nafadha ni gini. Dia panggil buat gitu. Ambil air, lepas tu dia buat gitu. Reti. Supaya air itu tidak banyak, hanya ada sekadar lekat di tangan. Lepas tu dia pun dia buat gitu. Ambil air buat gitu, dia basuh kepala. Gitu. Sebab dia tak seri basuh, dia bukan basuh, dia sapu. Buat gitu. Sebab tu kita janganlah ambil air letak gitu. Hak tu ada juga ketika buat gitu musim panas, ada juga. Tapi hak ni tak. Ambil air, reti, buat gitu air, kemudian dia sapu kepala dia dan telinga sekali selalu. Kedua belah telinga dia. Ni sabahah ujung jari ni, jari telunjuk masuk dalam ni, ni ibham ni, jari ni untuk bahagian belakang. Gitu. Kemudian qabada qabdatan ukhra minal ma'. Kemudian dia ambil pula segenggam air. Segenggam air, maknanya secebok ni segenggam air. Farasha ala rijl. Dia ambil air, contoh ni kaki, dia ambil air, dia buat gitu. Dia jatuhkan air di atas kaki dia. Dia cuahkan air daripada tak genggam dia tu, dia cuah atas kaki. Gitu. Atas kaki sebelah kanan. Wafiha, dan pada kaki dia tu ada sepatu, ada kasut lah. Na'lu sini kasut tu maknanya semacam khuf itu, ataupun kasut yang kemah itu. Kemudian dia sapu
Dia sapu kaki sebelah kanan itu dengan tangan dia, dengan biyadaihi yadin, dengan tangan dia, fauqal qadam, di atas ni, bukan bawah ni, fauqal qadam, atas ni, sapu atas ni. Dan tangan yang satu lagi dia sapu di atas kaki yang bahagian atas kaki ni yang sebelah lagi. Gitu. Seperti itu juga nikih hak dia pakai khuf atau seumpama khuf. Dia basuh atas, dia sapu atas. Sebab tu Sayyidina Ali kata, kalau Islam ni, agama ni boleh fikir ngakak, kita akan basuh bawah lah. Sebab bawah kotor. Tapi tak, sebab hal ni orang panggil ittiba. Nabi pakai khuf ataupun kita pakai kasut ke, syaratnya nak pakai kasut tu kena ada semaya lah mula-mula tu. Untuk sehari semalam kita pakai dalam mazhab kita, sehari semalam. Sehari semalam umumnya ulama sebut begitu. Jadi katakanlah kita pakai kasut tu kemah dengan stol kasut lah. Masa pakai tu kita ada semaya dah lah. Tiba-tiba kita pergi ke majlis mana-mana, batal semaya, tak payah pecah kasut, tak payah pecah. Kalau kita tengok dia rasa pelik, mungkin dia tak erti ikut dia lah. Kita boleh buat begitu. Dah kalau stocking tebal boleh, ini kasut lah ni, boleh. Cara mana kita buat? Kita ambil air, kita basah juga tangan, ataupun kita retik sikit biar basah kita, ataupun retik juga lah maknanya. Tangan kita terbasah, katakanlah ni kaki kanan, kita buat gitu, sapu. Awak ke sapu gitu ya. Sekali cukup dah. Tu. Anak semaya pecah kasut lah. Anak semaya pecah kasut. Dia gini sebenarnya. Kalau mengikut ulama, dia semaya dengan kasut ni boleh. Tidak ke Wahabi pun. Boleh semaya kasut. Buat betul ni. Cuma kita cuba tengok orang Arab. Maya tu pada pasir. Dia pecah kasut ke dia maya atas pasir gitu. Boleh. Cuba kita pergi maya jenazah misalnya tak. Maya jenazah. Saya pernah buat apa kali. Dia kita yakin mana setapak selipar kita tak ada najis. Kecuali ada najis, kita tak yakin, tak boleh lah. Maya. Cuma masalahnya apakah tu lebih baik? Tidak, kita tidak kata gitu. Misalnya ki askar ke misalnya tak. Boleh. Boleh dah. Tengoklah kasut lagu mana dah. Kadang-kadang kasut kerah tu payah kalah. Dia gini, stocking ni kalau mengikut dalam pekoh baru, stocking tu dia sudah fi manzilatil khuffi. Stocking yang tebal. Kalau stocking nipis bila puk nak air berasah lalu kulit tak boleh, tak cukup syarat. Stocking hok kemah, walaupun asal khuf ni daripada kulit binatang asalnya, tetapi boleh ke tidak kalau benda tu dalam bentuk stocking? Boleh. Tapi syarat stocking tu kena tebal. Maknanya bila kita tangan kita ni yang ada saki baki air ni yang lekat ni, kita buat gitu, air tu tidak rapat ke kulit. Tu yang disebut di segi dhabit kepada stocking, yang mana untuk kita layan dia, kita muamalat dengan seperti dengan khuf. Boleh, tapi kena stocking tebal. Misalnya stocking orang main bola tu kan, tebal stocking dia tu misalnya, boleh. Tapi kalau stocking nipis tu, tu tak boleh. Tu. Sebab na'lun ni bukan stocking ni, selip kasut ni na'lun. Gitulah. Ataupun kita pecah kasut, kita buat atas stocking, boleh kok. Kita kata kasut ni payah pula nak semaya, sebab dia kerah mesti kasut kan tapak kerah. Ada kalau kasut tapak lembut tu, tapak tu. Seperti kita kata dalam orang buat main ke dia tu. Buat main di futsal tu kan misalnya tak. Kita bawa sebagai contoh lah. Kita bawa pelajar-pelajar pergi main tak. Lepas tu dia nak semaya. Dia ada semaya lagi, dia pakai sejak. Semaya gitu. Tak apa. Semaya gitu. Tak ada masalah. Tak ada masalah sikit abu. Tama-tama kasut tu pun dia bawa boleh beg main futsal kan. Tak dia pakai siap tu. Dia kata saya ada himaya lagi dah tu. Kata maya gitu. Maya dah lekak tu. Tak apa. Biar dia nampak kemudahan pekoh tu.
Sebab Syiah guna ni Syiah guna. Kalau di Kuala Lumpur Syiah guna, tengok dia kata payah ikut ahli sunnah. Kita mudah maya gitu. Perempuan pun pakai pejabat, tak payah bawa kakan dah. Padahal hak tu sebenarnya, kalau dia yakin suci lah. Misalnya pakai dalil pun kita terseluar, dalil dia pun cuci, lelaki perempuan lah, tak kira lah cuci, dia boleh maya kita, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Mudah ya pekon. Cuma kadang-kadang orang kita memayahkan. Kecuali dia tak yakin, dia rasa dia terkeluar, mana kita kata air, ada rasa tak selesa, ada rasa dia yakin tak itu, tu tak ada masalah. Tu dia kena pecah lah, dia kena bersih lah dulu kemaluan dia tu, itu bak lain. Tapi dalam keadaan tak ada perasaan begitu, dia boleh terus maya gitu, tak ada masalah. Sebab perempuan sekarang ni boleh dia tak perlu tutup semua. Lepas tu masa dia semaya, kalau selok naik atas sikit, Yusuf Qaradawi kata tak ada masalah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia kira aurat dalam semaya, aurat di luar, aurat tu lah juga dalam semaya, supaya jadi jangan kita doa lalu. Doa lalu kena pergi maidin, kena bawa kaitan pula. Jadi payah. Pakai yang bersih selalu. Pakai yang bersih lalu. Gitu lah. Jadi dalam hadis ini pun disebut basuh tu 2 kali kan. Sebut basuh tu 2 kali. Bagaimana kedudukan hadis ini sebenarnya? Sebab hadis ini ada dalam Bukhari ni. Hadis ni ada dalam Bukhari. Hak tadi tak ada dalam Bukhari. Hak tadi hadis 136 ni tak ada dalam Bukhari. Tapi hadis 137 ada sebut dalam Bukhari. Akhrajahul Bukhari. Dalam kitab Imam Nasa'i pada, Sunan Nasa'i pada, Sunan Ibnu Majah pada, Bukhari pada. Maknanya hadis ni, sebab tu sebelum ni kita pun sebut, maknanya kedudukan ambil air semaya ni dia agak luas sikit. Cuma bak sapuh kepala tu, hak tu kuat basuh sekali. Kalau hak 3 kali kuat, hak 2 kali tidaklah sekuat hak 3 kali. Hak 3 kali tu sebenarnya lebih itu. Lepas tu basuh 2 kali boleh sebab ada hadis kok. Boleh. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata 2 kali ni, tengoklah air tak cukup, air sikit kita ambil 2. Jangan kita nak tebang juga buat 3. Air sedikit. Kalau air sedikit lagi, buat sekali semua. Tak apa juga. Tengok keadaan. Sebab tu Imam Abu Daud mari pula tajuk ke. Babul wudu marratan lepas pada tu. Ambil wudu sekali-sekali je basuh belako. Hak basuh pun sekali, hak sapu pun sekali. Sebab tu ulama kata tengok keadaan lah. Kalau air tu tak banyak, air ada seceteng, kita nak buat 3 kali dia puasa tak ada, buat sekali-sekali belaka. Kalau boleh buat 2 kali. Begitu kan. Ambil wudu misalnya dalam keadaan tu misalnya, buat sekali-sekali. Keadaan kita kena tahu. Bila kita tahu kan cara gini kan, kita senang lah kita nak urusan tu. Ni nak buat 3 kali dah. Jadi teimanya bunyi dah at-tahiyyatul mubarakatuh. Buat sekali-sekali. Bukan nak hari, kalau nak hari lagu tu berat kalah. Dah jari-jari sekalinya ada tanya-tanya berlaku gitu. Pos saya pagi tadi misalnya kita siap dah makan. Tu nak lagi masjid. Sakit perut. Masuk bila air bos apa bawa koma. Hanya ada lagu tu. Ni pun kita nak pergi ambil air semaya di masjid misalnya, atau pergi tu terkentut kita kata tak. Kena masuk bilik air. Masuk bilik air tu untuk bela koma dah. Lagu mana nak buat? Tengoklah. Kalau dia buat 3, tak ada buat 2, kalau ada buat sekali. Syaratnya kita tahu, maklumat ni jelas ada melalui hadis yang sahih. Boleh. Jadi kita nak ikat pegang mesti 3 sama tak? Tak ada ulama suruh gitu. Kalau ada orang pegang gitu, at'aba nafsah, dia meletihkan diri dia sendiri. Dia meletihkan diri dia sendiri. Sebab tu dia kena baca satu buku. Ana tengok buku ni, anak pun baru beli, tak baca lagi.
Cuma baca dia punya mukaddimah dia. Maqasid syar'iyah ni baru Syekh apa? Nama dia orang India asalnya. Orang India. Mukaddimah tu Sidi Fadil, Profesor Sidi Fadil tulis mukaddimah dia. Maqasid syar'iyah. Kita kena faham tu. Syariat ni dia ada maqasid dia. Mesti baca, pelajar mesti baca tu. Baru kita boleh faham dia punya kehendak syariat. Hak naknya gapo dia sini? Bersih tu. Kalau boleh buat tiga. Dalam keadaan sesuai buat tiga. Kalau keadaan yang agak sutuk buat dua. Keadaan yang terdesak lagi buat tak ada kena guna debu, kena guna. Tu. Baik. Anda nak ambil sikit hadis ni sebelum kita jadi hadis maratan kita ambil semula. Baik, bagaimana kedudukan hadis ni? Kita kata tak perlu dah ustaz sebab hadis ni ada dalam Bukhari kan? Tak. Kena tengok juga. Sebab Bukhari pun ada juga ulama yang pertikah hadis-hadis dia tu dari segi ilmiah lah. Baik. Cuba tengok Uthman bin Abi Shaybah. Dia kata Muhammad bin Bishr. Siapa Muhammad bin Bishr? Jadi Uthman bin Abi Shaybah tu ulama tak bincang. Mana dia tu orang molek siqah lah. Siapa dia Muhammad bin Bishr? Jadi Muhammad bin Bishr ni orang thiqah, tak ada masalah dia. Siapa pula Hisham bin Sa'ad? Hisham bin Sa'ad Al-Madani. Kunyah dia Abu Ibad. Kata Ibnu Ma'in, Hisham bin Sa'ad ni adalah perawi dhaif. Cuba tengok. Cuba tengok style Abu Daud. Kalau dia mari hadis-hadis, dia mari tu dia nak ayat ni. Tengok hadis ni. Pada hadis ni ada dalam Bukhari ni. Ada dalam Bukhari. Enggak kalau ada dalam Bukhari kena tengoknya. Kalau hadis-hadis setiap tajuk Imam Bukhari tu, kalau hadis mula-mula tu tak dhaif tu. Imam Bukhari biasanya hadis belakang tu. Kadang-kadang dia tak sebut riwayat. Dia tak sebut sanad dia. Dia tidak sebut dengan lengkap misalnya. Cara tu. Itu tidak dimaksudkan dalam kitab sahih. Dia mau dia buat mari, tapi bagi orang lain mungkin siqah. Bagi orang lain mungkin sahih. Tapi bagi dia hadis ni tak kuat. Tapi dia buat mari juga. Hak dia maksudkan sahih tu hak hadis hak pereka awal. Setiap tajuk dia tu hadis hak mula-mula. Hadis hak mula-mula. Hak belakang tu hak dia tak sebut sanad dengan lengkap itu dia tidak maksudkan sebagai sahih Bukhari. Hak tu dia kena belajar khusus pula lah Bukhari tu. Kena belajar khusus pula tentang Bukhari. Jadi kita buat kelas hari Isnin malam di masjid London tu khusus pengajian Bukhari. Start pukul 9 habis pukul 10 suku. Hari Isnin malam esok lah. Start pukul 9. Hal tu kita khusus kita bincang tentang kitab Bukhari. Boleh lah kalau nak join ya. Lelaki perempuan boleh berlakon. Jadi Hisham bin Sa'ad ini ni antara mana perawi yang dipertikaikan. Dia ni kata Ibnu Ma'in dhaif. Wa anhu hadis riwayat daripada dia laisa bidzakal qawi, tidak kuat hadis dia. Hadis dia tidak kuat. Tidaklah siapa mereka matrukul hadis, tidak. Tetapi bahkan Yahya bin Sa'id tak ambil hadis daripada dia. Yahya bin Sa'id tak ambil hadis daripada dia. Maknanya dia ni perawi yang dipertikaikan. Siapa dia? Hisham bin Sa'ad. Kata Abu Hatim boleh nak tulis hadis dia tapi tak boleh buat hujah lah. Nak tulis tu boleh, tak boleh buat hujah. Kata Ajiri daripada Abi Daud, Hisham bin Sa'ad ni asbatun nas. Dia ni orang yang paling sabit, paling kukuh, kata Imam Abu Daud. Dan berbanding Zaid bin Aslam. Kalau nak banding dengan Zaid bin Aslam, maka Hisham bin Sa'ad ini dia lebih kukuh lagi. Mana Zaid bin Aslam ni teruk lagi lah. Tak ada dari riwayat ni Zaid bin Aslamnya. Cuma Imam Abu Daud nak sebutnya dia ni mau lebih baik daripada Zaid bin Aslam. Imam Nasa'i kata dia ni dhaif. Ni Hisham bin Sa'ad ni dhaif. Ada ketikanya dia kata tak kuat dia. Kata Ibnu Sa'ad hadis dia ni
Kebanyakan hadis dia dianggap dhaif oleh ulama. Wa kana ni tak tahan ni, tu ni yang berat sikit ni. Wa kana mutasyayyi'an, dia ni orang yang dituduh berfahaman Syiah. Mutasyayyi', ada unsur syiiyat dia. Dia ni. Ali Ibn Madini kata dia ni orang baik tapi dia tidak kuat. Dia orang baik tapi dia tidak kuat. Kata Ya'qub bin Sufyan, dia ni termasuk dalam du'afa, orang-orang yang lemah. Kata Hakim, akhrajalahu Muslim fi syawahid, Imam Muslim terima hadis dia tetapi sebagai hadis sokongnya sahaja, bukan hadis utama, tapi hadis sokongnya. Imam Muslim mari hadis dia dalam kitab tapi sebagai syawahid, sebagai nak sokong hadis lain. Dia sendiri tu tak kuat, penyokong boleh lah. Gitu. Mati pada tahun 160 Hijrah. Panjang lagi kalau itu, cuma mafhumnya gini lah. Nak sebut semua tu tak panjang juga tu, sasa tu. Kesimpulannya hadis ni adalah hadis dhaif. Itu kesimpulannya. Jadi dhaif lah kau tiga-tiga tadi. Tiga tak dhaif lah kau. Apa tujuan Imam Abu Daud mari tu? Nak suruh kita tahulah mana dhaif mana tak dhaif tu. Biar kita tahu. Gitulah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu, insya-Allah. Kita akan sambung semula bab yang ke-53, babul wudu marratan. Bab berwudu sekali-sekali. Rasa setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taha mari.